Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بنى مسجدا يبتغي فيه وجه الله بنى الله له مثله في الجنة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang berusaha Tuan Imam Tuan Haji Bayhaqi, yang berusaha yang berbahagia Tuan Pengurusi Masjid As-Sabirin, Masjid Jami As-Sabirin Bandar Baru Lahad, tuan-tuan, ahli tuan puasa, pegawai-pegawai, seterusnya ahli jemaah muslimin dan muslimat yang bertujuh sekalian rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Selasa ini, malam 8 Jamadul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 10 Januari 2022 Masehi, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah dipimpin oleh Tuan Imam kita, berzikir, berwirid, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir, dan kita mengaminkan doa yang dipimpin oleh Tuan Imam kita. Mudah-mudahan segala permohonan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita semua bersama-sama suami, isteri, anak-anak dan semua yang ada di sekeliling kita berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dikurniakan kesihatan dan keafiatan serta dijauhkan daripada kita segala musibah, segala bencana, segala wabak penyakit, ya, terutamanya wabak COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lain, serta dijauhkan daripada kita segala bahaya, mara bahaya, ya, sama ada saya dari segala fitnah, sama ada fitnah yang orang-orang yang
terutamanya fitnah Masih Dajjal yang akan zahir pada akhir zaman ini. Ya, mudah-mudahan Allah SWT akan mengabulkan permintaan kita, dan mudah-mudahan Allah SWT terus memberikan kita kelebihan-kelebihan yang ada, ya, kepada kita yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini sekurang-kurangnya. Dan juga, ya, apabila kita menziarahi masjid-masjid dan surau-surau yang lain di tempat-tempat yang lain, dan yang paling besar kelebihan ialah apabila kita bersama-sama terlibat dalam membina rumah Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kita kelebihan-kelebihan ini yang kita akan bicarakan bermula malam ini dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Marhum Dr. Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki Al-Makki rahimahullah ta'ala. Di malam ini kita akan mulakan bab yang baru, iaitu pada muka surat 29, kelebihan membina, menziarahi dan duduk di dalam masjid. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan dan kemuliaan jika membina, menziarahi dan duduk di dalam masjid. Jadi ada 3. Satu, kelebihan kemuliaan membina masjid. Yang kedua, menziarahi masjid. Dan yang ketiga, duduk di dalam masjid. Jadi 3. Terdapat banyak hadis menyatakan kelebihannya. Antara kelebihan-kelebihannya ialah, pertama, Allah SWT menjamin akan mendirikan sebuah rumah di syurga bagi sesiapa yang membina masjid. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita semua tahulah, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ni adalah, sahabat Nabi, yang dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga di dalam barisan Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Jadi Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin ini ada 4 orang: Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan yang akhir sekali Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan. Dan Sayyidina Uthman bin Affan ni adalah bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafkan saya, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Uthman bin Affan ni mengahwini 2 orang puteri Nabi SAW, iaitu Ummu Kalthum dan seorang lagi lupa, kan? Carilah. Ada 2 puteri Nabi SAW yang dikahwini oleh Uthman bin Affan secara bersalin tikar. Jadi daripada beliau ni, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Sayyidina Uthman bin Affan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan yabtaghi fihi wajh Allah, siapa yang membina sebuah masjid yabtaghi fihi wajh Allah, jadi dia bina masjid itu, niat dia, nawaitu dia, tujuan dia ialah mengharapkan pada membina masjid itu wajah Allah. Wajah Allah ni di sini diterjemahkan sebagai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajhun huna bermakna redha. Bukannya wajah Allah Taala. Maha suci Allah daripada memiliki sifat makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Allah SWT tegaskan, dan Allah Ta'ala takkan sama dengan apa-apa dua. Allah SWT tidak akan sama dengannya sesuatu apapun. Jadi bila kita baca wajah Allah, jadi tak boleh kata Allah Ta'ala tu ada wajah. Kalau Allah Ta'ala tu ada wajah, tentu Allah Ta'ala ada mata, ada hidung, ada telinga, ada bibir, ada dagu, macam kita kan. Jadi tak betul lah anggapan tu. Yang betulnya ialah wajah di sini ialah keredaan Allah SWT. Siapa membina masjid kerana mengharapkan keredaan Allah SWT, nak bina masjid tuan-tuan, tak cukup RM1. Masjid kita ni berapa orang? 3 juta ada, 2 juta ada, lebih kurang lah. Nak bina surau pun, kalau kita mohon peruntukan unit perancangan ekonomi JPM, RM500,000. Kalau tak percaya, kalau saya mohon, tanyalah Datuk Ahmad Husni Hanazlah, tanyalah dia. Dulu-dulu orang nak bina masjid jumpa dia. Dulu-dulu masa dia ada kuasa, orang pergi jumpa, bawa paperwork nak bina surau, guna peruntukan EPU JPM, jumpa dia. Lulus RM500,000 surau. Okeylah, surau kampung RM500,000. Jemaahnya tak ramai, baru dalam paling kuat pun 200 orang. Macam surau kita lah, dikit kan. Paling besar, paling ramai pun 200 orang lah. Takkan masjid 200 orang, lagi besar masjid ni. Dah tentu masjid ni juta. Siapa di antara kita yang ada juta duit dalam bank? Kalau ada, beritahu boleh. Boleh kita wawarkan kalau ada pihak-pihak yang nak mencari penyumbang dana masjid. Kalau ada, setahu saya yang ada pun, dia bina masjid dia sendiri, pakai duit dia. Bina bukan sebiji, 2 biji tuan. Dan Sri Rashid Hussein, pengurusi RHB Bank, 2 masjid dia bina. Satu di Seremban 2, Masjid Hussein, nama bapak dia, ayah dia. Satu lagi Masjid Bandar Sri Sendayan, yang tuan-tuan tengok cantik kan. Dengan dia punya mimbar 4 biji kan, dengan dia punya kubah. Dia buat tu ala-ala masjid di Madinah, Masjid Nabi kan. Duit sendiri tu. Tak ada daripada peruntukan kerajaan, tak ada. Daripada swasta lain, tak ada. Duit poket dia sendiri. Tu seorang. Dan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari buat Masjid Bukhari di Al-Ustaz, pakai duit dia juga. Tapi berapa ramai orang kita yang boleh buat? Maknanya yang akan dapat pahala ni cuma 2 orang je. Jadi kita luaskan pemahaman kita. Bila ada masjid nak dibina, dia buka ruang kepada kita menyumbang. Walaupun kita potong daripada akaun bank kita RM1 masuk dalam golongan ni, tapi nawaitu dia yabtaghi fihi wajah Allah, semata-mata nak keredaan Allah. Bukan bagi nama RM1 hamba Allah. Itu tak tahu nak cakap lah tu Imam. Dulu banyak tu teleton kan, dia derma untuk pesakit jantung semua kan. RM1 hamba Allah je. RM1 hamba Allah, RM1 tak payah lah tu hamba Allah. Boleh nama lah, orang tahu kita bagi RM1. RM1 hamba Allah, malu lah konon, segan. Tak payah, bagi nama je Muhammad Hasbi Ismail RM1. Itu yang kita mampu. Itu yang kita mampu ketika itu. Tapi kita ikhlas nak bagi kan. Dia ada iklan dalam Facebook ada, dalam Instagram ada, dalam media sosial kan. Dia kata kami sekarang sedang membina mat tahfiz. Di dalam mat tahfiz ni ada surau. Kami kekurangan dana, kepada tuan-tuan yang sudi menyumbang, bolehlah menyumbang ke dalam akaun ini. Walaupun RM1 potong, RM1 je. Tapi niat kita yabtaghi fi wajah Allah. Maka apa kata Nabi SAW?
banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah Ta'ala akan bina sebuah rumah untuk dia atau sebuah masjid untuk dia dalam syurga. Tapi niat kena betul ya. Yabtaghi fihi wajh Allah, semata-mata kerana nakkan keredaan Allah SWT, bukan nak nama dalam senarai penyumbang tu ada nama aku. Pasal apa dia bagi banyak sampai 500,000? Pasal nak nama dia. Jadi tak gunalah 500,000 bagi pun, sebab nama kita tertera dalam sebarang senarai penyumbang, maka habis, tak dapat kita rumah di syurga. Ujian di dunia ni sekejap je. Apa-apa dalam dunia ni semua sekejap, semua berbentuk sementara. Hidup kita ni pun sementara. Berapa ramai dah sahabat-sahabat kita yang Allah Ta'ala jemput balik apabila dijangkiti wabak COVID? Berapa ramai orang kita kenal? Orang yang saya kenal dengan orang teman kenal dah kembali ke rahmatullah kerana dijangkiti COVID. Datuk Osman Salim baliklah. Jadi hidup kita ni sementara. Dosah nak minta puji-pujian manusia lah, tulis nama penyumbang terbesar 500,000. Tak payah, tak perlu. Nak bagi terus. Itu je. Kalau pakai transfer lagi senang, orang kan tahu kita siapa lah, orang kan tahu. Yang penting nawaitu kita. Sebab Allah Ta'ala akan bina sebuah rumah untuk kita dalam syurga, sebuah masjid untuk kita dalam syurga. Dan rumah kita itu akan kekal dan selama-lamanya. Rumah kita ni kiamat esok habis Walaupun harga dia 10 juta, 20 juta, 50 juta, bila kiamat habis. Stadium Perak tu, kiamat esok habis. Buatlah canggih mana pun. Stadium tercanggih di Asia, Stadium Perak. Contoh kiamat habis. Tapi apa benda ada dalam syurga semua kekal. Ya, itu dia. Itu dia pesan Nabi SAW buat kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis seterusnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ingat. Dia orang yang kena penyakit COVID ni, dia ingatan dalam fikap sikit Imam. Baru saya ingat tadi saya sebut Ibnu Kasum kan. Ada seorang di Ruqayyah, anak Nabi SAW yang dikahwini Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada dua orang, iaitu Ruqayyah dan Ibnu Kasum, dikahwini secara bersalin tikar. Maknanya meninggal seorang, kahwin yang nombor dua. Dibolehkan dalam Islam. Yang tak boleh kahwin dua beradik serentak, itu tak boleh. Sebab dalam Quran sebut illa ma qad salaf, melainkan syariat sebelum-sebelum tu itu boleh. Syariat Nabi Muhammad SAW tak mengizinkan seseorang lelaki mengahwini dua orang wanita yang dua beradik dalam satu masa, tak boleh. Tapi kalau salin tikar boleh. Meninggal akak, kahwin adik boleh. Itu baru ingat tadi tu. Dia lambat. Orang kena COVID ni macam tu lah, lambat lupa. Jangan samakan saya macam ustaz ni hebat-hebat. Saya tak hebat mana pun. Lagi-lagi dah kena COVID, lagi tak hebat, lagi lambat tangkap lah, lambat pick up lah. Baik daripada hadis ni. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan yudhkaru fiha ismullah, siapa-siapa membina masjid yang disebut dalamnya nama Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, dibina Allah Ta'ala akan membina untuk dia sebuah mahligai, sebuah rumah di dalam syurga. Ayat Allah. Tujuan masjid apa? Disebut nama Allah. Ini jelas Nabi sebut dalam waktu yang lain. Jadi kita jangan sekat masjid daripada sesiapa yang nak mengingati nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekat. Melainkan kalau orang yang datang ke masjid itu bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang bercanggah dengan ajaran agama Islam, itu baru kita kena tahan. Kalau dia ajar ni pula, tak apa tuan-tuan,
Sekarang ni kalau kita nak pegang Islam 100% pun tak boleh. Kita takkan maju. Kita kena buka ruang seluas-luasnya. Kalau kita terikat dengan syariat Islam, kita takkan maju. Ni bahaya tuan. Dia mengajak kita menyeleweng daripada ajaran Islam. Tapi siapa-siapa yang nak mengajak kita mengingati nama Allah SWT di dalam rumah Allah SWT ni, itu yang Nabi sebut. Siapa yang bina masjid, tujuannya untuk disebut nama Allah di dalam. Maknanya tertolak daripada makna hadis Nabi ni masjid dirar. Mana masjid dirar? Masjid yang mengajak manusia lari daripada jalan Allah SWT. Ataupun maknanya masjid ini dibina untuk memecah belahkan umat Islam. Ini bahaya tuan-tuan. Ini bahaya. Jadi kita kalau nak bina rumah Allah, tujuan kita mestilah semata-mata nak ajak manusia mengingati nama Allah, menyebut nama Allah. Ya. Bina masjid ini untuk kita ajak manusia kembali pada jalan Allah, kembali kepada penghayatan agama Allah. Jadi kita kena bagi ruang kepada semua orang. Sebab ada tapi bukan sinilah, mungkin tempat-tempat lain tu. Bila jemaah tabligh masuk, banyak soal jawab. Saya masa jadi imam dulu, bila orang tabligh masuk, saya kata, ya Allah, saya beritahu lagi dengan Amir, tak boleh kerja tiap minggu tabligh datang. Pasal bila orang tabligh datang, masjid terang sampai Isyak. Kalau orang nak meninggal pun orang tak takut. Masjid lepas Isyak gelap gulita. Bukan masjid ni lah, masjid tempat lain. Masjid dekat sebelah-sebelah apa tu? Apa pun sebelah-sebelah Siberia. Marah orang Siberia kan. Saya beritahu dengan Amir, kata, tak boleh ke tiap minggu datang jemaah tabligh. Dia kata ni kita kena rujuk Amir negeri. Okey. Paling kuat pun 2 minggu sekali. Okey. Seronok kita. Kan? Kita boleh beriktikaf dengan dia orang, boleh muzakarah dengan dia orang. Kita sama-sama qiyamul lail, buat sembahyang tasbih, sembahyang tahajud. Ya, subuh, kuliah subuh. Bukanlah kuliah subuh macam hari Sabtu Ahad tu. Adalah sikit pengisian. Dia orang yang bagi pengisian, kita imam dengar. Sarapan pagi, oi pandai dia orang masak tuan. Nampak je macam tu. Tapi masak pandai. Oh masya-Allah. Jadi kita bagi ruang kepada sesiapa di kalangan mereka yang nak menyebut nama Allah di dalam rumah Allah. Kerana apa? Kerana itulah tujuan dibina rumah Allah SWT yang Nabi kata, orang yang bina masjid untuk mengajak manusia mengingati nama Allah di dalamnya, Allah Ta'ala akan bina rumah mahligai untuknya dalam syurga. Ini dia nampak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang lain, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW telah bersabda, man bana masjidan ka mafhasi qutatin aw asghar bana Allahu baitan lahu fil jannah. Siapa membina masjid seperti tempat burung merpati yang mengais atau yang lebih kecil daripada itu, Allah Ta'ala tetap membina sebuah rumah untuknya dalam syurga. Maknanya masjid ini tak mesti besar. Kemampuan orang kampung kecil 500,000 pun, tu pun buat paperwork tu nasib baiklah Datuk ni sokong dapat duit. Kita buat cara ni je lah Ustaz, 500,000 ni lah kemampuan kita Ustaz. Okey, tengok kecil Ustaz. Ustaz tak mahu Ustaz, suruh kami ni tak besar ni Ustaz. Boleh ke? Boleh. Janji kita boleh buat majlis ilmu, janji kita boleh sembahyang jemaah, janji kita boleh bermasyarakat, janji kita boleh sama-sama berzikir, berwirid mengingati Allah SWT, cukuplah. Tak mesti masjid ni dibuat besar sampai 10 juta, 20 juta, 30 juta, kos dia tak perlu. Ikut kemampuan.
Tak boleh samakan kemampuan masyarakat Bandar Baru Lahad berbanding masyarakat Kampung Bersiagri. Tak boleh sama, tuan-tuan. Itu wajib ingat. Kampung Bersiagri, ujung nak pergi ke Ketimbang Sarawak. Besar mana kampung tu? Kalau ada masjid pun taklah besar mana lah. Kan? Ataupun kita kata masjid kawasan pendalaman. Dan kita pergi pun, saya pernah duduk kawasan pendalaman. Saya pernah jumpa satu masjid, jemaah dia tak sampai 40 orang. Tuan-tuan pernah jumpa? Tuan dia bagi pernah jumpa? Masjid bila di jemaah, ahli jemaah tak sampai 40 orang. Pernah jumpa? Saya pernah jumpa. Baru-baru ni mereka ditimpa musibah banjir. 7 rumah dalam kampung tu, 7 kena pindah. Di Jelebu, kampung Kurum nama dia, ada masjid. Masjid Korea. Kecil je masjid dia. Tapi orang kampung bina masjid tu kan. Seperti mana yang Nabi sebut, kama fasiqutatin aw asghar. Orang kampung bina sendiri masjid tu daripada kemampuan mereka. Maka Nabi kata tetap juga Allah Ta'ala akan bina untuk setiap mereka ini. Ataupun untuknya lah, sebut seorang, sebab mantu seorang kan, sebuah rumah dalam syurga. Maknanya tak mesti orang bina masjid besar je dapat rumah dalam syurga. Orang bina masjid yang kecil, yang tak besar mana pun dapat pahala, dapat rumah dalam syurga. Tapi syarat dia, mula-mula tadi apa dia? Yabtaghi fihi wajah Allah. Niat dia kerana nak kerana Allah SWT, bukan nak nama dia masuk, bukan nak pujian manusia. Oh, baguslah Tuan Haji, dialah yang menggerakkan pembinaan masjid baru. Oh, dia nak puji tu. Dia nak buat tipu, jumpa Datuk ni, jumpa. Kalau kita nak bina masjid, dia biar pujian dari Allah. Mana yang kekal, tuan-tuan? Pujian Allah ke pujian manusia? Pujian Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya. Pujian manusia ni antara masa suka ya. Bila masa tak suka, keji kat belakang punya. Tu nak jaga, tuan-tuan. Jadi tak kira lah masjid besar ke masjid kecil ke, kalau niat kita semata-mata kerana Allah SWT nak bina rumah Allah ni, maka Allah Ta'ala akan bina untuk kita sebuah rumah dalam syurga. Macam mana rupa jangan tanya. Macam mana rupa, ada macam istana negara tu Ustaz, tak payah tanya. Itu hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahulah nak buat macam mana rupa. Nak buat 5 tingkat ke, 10 tingkat ke, 1 tingkat ke, ataupun macam KLCC ke, rumah kita dalam syurga. So tu jangan tanya. Itu hak Allah Ta'ala. Yang penting nawaitu kita di dunia ni. Allah Ta'ala dah beritahu dah. Allah Ta'ala akan bina untuk kita sebuah rumah dalam syurga. Maksud kata Nabi SAW, seperti tempat mengis burung merpati ialah membina masjid, walaupun besar dia sekadar sarang burung merpati ada tempat tinggal. Ini semua dalam riwayat lain yang bermaksud Allah Ta'ala akan membina untuknya sebuah rumah yang lebih luas daripada itu. Hadis riwayat Ahmad. Juga dalam riwayat seterusnya yang bermaksud yang lebih utama daripadanya, hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Begitu juga Rasulullah SAW menyebut dalam hadis, man bana baitan yu'badullah fi min malin halal. Siapa membina sebuah rumah, baitan ni sebuah rumah, yu'badullah, disembah Allah padanya, di dalamnya, maknanya dah tentulah masjid, dah tentulah surau kan. Bila sebut baitan tu rumah, tapi dia ada frasa dia, yu'badullah fihi, disembah Allah di dalamnya. Mana rumah Allah lah. Rumah Allah, apa lagi? Masjid surau lah kan. Min malin halalin, daripada harta yang halal. Ni nak jaga tuan-tuan. Orang kampung dulu bila buat masjid, pasal apa bila dibuat masjid, walaupun masjid tu kayu, tapi boleh bertahan, kalau dibela lah, bertahan beratus tahun. Tak percaya Tuan Imam, Tuan Haji Baiki, cek dalam Google Masjid Kuala Dulang.
hampir 550 tahun usia dia. Kecil masjid, kecil je, tak besar. Saya ingat dengan masjid ni, saya ingat 1/3 kot. Masjid Korea Kuala Lulang, Kuala Kelawar, bukan nak puji tempat kita dah. Ada masjid di Lenggong, dia kata dia belah Lenggong pun ada. Ya, masjid yang lama, yang beratus tahun lama dia pun ada. Kenapa masjid ni bertahan bertahun-tahun, beratus tahun? Kenapa bertahan? Sebab sumber tu ambil kayu pokok daripada mana? Ya, bukan ambil kayu pokok daripada tanah orang pergi tebang. Ya, tu tanah orang tu, tanah orang lah. Dia kayu dia suai buat masjid, kita tebang je lah. Dia sumber tu halal, min malin halal, dari sumber yang halal. Tapi takkan kita nak tanya dah, bila orang derma takkan kita tanya, ni duit mana ni? Duit rompak bank ke? Duit judi ke? Takkan kita nak tanya kan? Tapi kita beritahulah, semoga duit sumbangan mendirikan Allah ni dari sumber yang halal dan berkat. Macam tu lah. Kita nak tanya payah. Tapi zaman ni susah nak tanya, kan? Orang nak derma banyak songai tanya pula. Aku punya duit, aku suka lah kalau aku nak derma. Daripada mana aku dapat tu bukan urusan kau, tu urusan aku. Jadi sepesalah kita nak tanya kan. Jadi kita doa je lah. Apa-apa duit yang masuk ke dalam tabung pembinaan masjid ni, biarlah semoga dari sumber yang baik, sumber yang halal. Base. Kita nak tanya banyak-banyak susah. Takkan kita nak tanya Tan Sri Rashid Hussein ni masjid di mana sini baru Senayan 20 juta ni, Tan Sri dapat mana duit ni? Takkan nak tanya tuan-tuan. Kau berapa kau bagi? Dah, tu jawapan dah. Saya bagi ni banyak, kau bagi berapa banyak? Tak ada jawab kita. Jadi tak payah tanya. Cuma Nabi kata begitulah. Min malin halalin, daripada harta yang halal. Maknanya kalau katalah ada masjid ni nak dibesarkan, contoh, saya percaya satu masa masjid ni akan besar, akan jadi lagi besar sebab penduduk makin ramai. Katalah ada tabung pembinaan masjid, kita nak buka ruang orang berwakaf ni, tak payahlah bagi syarat. Duit yang disumbangkan mesti dari sumber yang halal. Kami tidak sekali-kali akan menerima sumbangan dari duit yang haram. Oh yo, ekstrem gila syarat. Tak payah sebutlah, dia akan jadi kontroversi. Kita kena guna cara yang lebih berdiplomasi. Diharapkan sumber sumbangan, diharapkan wang sumbangan tuan-tuan dari sumber yang halal dan berkat, supaya pembinaan masjid ini akan lebih berjalan lancar. Kadang-kadang benda ni dia mainkan peranan, kan? Terbengkalai lah, kontraktor lari lah. Kadang-kadang kita kena gaji pasal apa jadi macam tu, kan? Kadang-kadang pernah kita tengok kan, masjid tertangguh sampai 2 tahun, 3 tahun tak naik-naik, duit ada tapi tertangguh. Apa pasal? Kadang-kadang kena kaji. Kita tak tuduh, tapi kaji. Adakah min malin halal atau sebaliknya? Kena kaji. Maka Nabi kata, banallahu lahu baitan fil jannati min nari wa yaqut. Allah akan bina untuknya sebuah rumah dalam syurga daripada mutiara dan permata delima. Masya-Allah. Ini tak masuk akal. Dalam dunia ni tak ada rumah dibuat daripada mutiara dan permata delima. Kalau ada pun mungkin orang paling kaya. Qarun pun tak bina rumah daripada mutiara dan permata delima. Dia meh dah. Macam saya kata di tuan-tuan, dalam syurga, in the paradise everything is possible, kata Muhammad. Dalam syurga semua boleh.
Apa yang ada dalam dunia ni akan ada dalam syurga. Apa yang tak ada dalam dunia ni pun akan ada dalam syurga. Tuan-tuan buka balik tafsir ayat 24 ke 25 surah Al-Baqarah. Wabashiril ladhina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Subhanallah azim. Baca tafsir ayat. Penduduk syurga dia makan buah-buahan tu, dia kata sama macam di dunia dulu tapi rasa lain lah. Makan durian, durian ni sama ni tapi rasa lain. Rasa lain macam mana? Maksudnya bukan rasa tu berbeza, rasa tu sama, bau sama, tapi makan 10 biji pun tak kena macam mana. Itu maksud dia. Itu cerita dalam syurga. Durian di sini akan ada di syurga, yang tak ada di sini pun akan ada di syurga. Jadi jangan pelik bila Nabi kata Allah Ta'ala akan bina untuknya sebuah rumah diperbuat daripada putih dan permata delima. Ni jangan rasa pelik. Ini akan jadi possible dalam syurga Allah Ta'ala. Ya, wallahu a'lam. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Awsat dan Al-Bazzar tanpa kata-kata daripada putih dan delima. Sikit ya. Dalam riwayat lain pula, man bana masjidan la yuridu lahu riya'an wala sum'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa membina masjid tidak menkenaki dengannya membina masjid itu riya'an wala sum'ah. Nampak? Tak ada riya', tak ada sum'ah. Tak ada rasa nak tunjuk ke orang, tak ada rasa nak bangga. Sayalah yang bina. Wih, cantik masjid ni. Hebat betul masjid. Tengoklah siapa yang buat. Itu dah bangga tu. Riak dah ada, bangga dah ada. Jadi kita kalau begitu sifat kita habis. Kalau tak ada sifat tu, kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala akan bina di dalamnya, di dalam syurga untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Wallahu rasuluhu a'lam. Itu dia kelebihan. 4 kelebihan. Maafkan saya, kelebihan pertama. Ada lagi banyak ni. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, kita akan sambung dengan kelebihan kedua. Pahala bina masjid itu kekal dan ganjarannya mengiringi orang yang membinanya sehingga selepas kematiannya. Hal ini bermaksud pahalanya sentiasa mengalir. Kita akan sambung situ. Muka surat 32. InsyaAllah kita akan sambung. InsyaAllah pada waktu yang akan dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan oleh penyelaras pengembarahan masjid kita Ustaz Amin Idris. Kalau saya bagi tarikh kan lain dah tarikh nanti. Jadi macam itulah Ustaz Amin beritahu sekian-sekian lah. Ribu tu jadi insyaAllah tarikh itu akan, tapi kalau ikut CP dia Isnin minggu kedua lah. Tapi tarikh itu tak tahu. Jadi insyaAllah kita akan bertemu pada bulan akan datang, membincangkan kelebihan dan khususnya membina menziarah dulu dalam masjid. InsyaAllah Allah SWT kita bertemu membincangkan tajuk yang kita sebutkan tadi. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam ini bermanfaat untuk bersama bagi kita pada kepada kita. Dan kita dihormati kepada Allah SWT dan kita bersama muslimin yang bagi menuju sampai akhirat. Dia sentiasa dalam kemuliaan Allah SWT, menjauhkan dari segala barang yang musibah, wabak, penyakit dan segala fitnah yang berat-berat dari zaman ini, yang besar-besar dari zaman ini, insyaAllah. Dan mesti kalau ada apa-apa yang disampaikan dalam perjalanan kita kasar bahasa dan sebagai semua Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah temu kita pada bulan datang. Wassalamualaikum aku lepas oleh Azhar Fafaz dan Mulakum, dan kita patah boleh kita lihat atas surat Al-Baqarah dan surat Al-Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa rasulina Allahumma arhamna min hadza Muhammad wa sallallahu
اللهم نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم بارك شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل عقلهم واصلح عقلهم من كلام يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب وزن الاحزاب يهزمهم ورسل الحي بفضل يوسف يا ارحم الراحمين وربنا زدهم وزن فمن اخر والاخر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا واليك الملك المصير ربنا تقبل وارفعنا البلاء والوباء وسل القرون والغلاء والمياه والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصه وانزل الهدى لعامه بفضلك وجودك وكرمك وكرم نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نعوذ بك من البرص والجن والجزام والسيء الاسقام يا ارحم الراحمين وربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا واليك المصير وصلى الله على ربنا تقبل منا وانا ومسلم ومنا وعنا وامنا فائده مباركه من شر جميع جمال الاخره بارك اسم العليم وتب علينا يا مولانا وتقبل فيها صلاه الله فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الى منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام.